Pencemaran alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar? Perkataan alam sekitar juga dikenali sebagai environment dalam bahasa Inggeris yang bermaksud situasi persekitaran. Khususnya, perkataan ini digunakan untuk menerangkan fenomena fizikal seperti iklim dan cuaca yang dikaitkan dengan kehidupan di muka bumi. Selain itu, definisi alam sekitar yang lain ialah kefahaman environmentalisme yang membawa maksud geografi tentang doktrin falsafah yang memfokuskan kepada ciri fisikal persekitaran, termasuk iklim dunia yang berhubung rapat dengan aktiviti manusia. Walaupun pelbagai pihak cuba mengawal kualiti alam sekitar melalui cara yang berbeza-beza, walau bagaimanapun, di sebalik kaedah atau langkah yang dijalankan, mereka masih kurang memiliki kemampuan untuk mengelola alam sekitar secara efektif. Secara umumnya, terdapat 5 jenis pencemaran yang akan memudaratkan alam sekitar. Antaranya ialah pencemaran udara, air, tanah, dan bunyi. Pencemaran udara adalah keadaan yang wujud akibat kemunculan bahan kimia dalam atmosfera yang boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan. Pencemaran air pula merupakan perubahan yang terjadi kepada air dalam aspek kandungan, warna dan sifat-sifat kimia, tidak kira dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Pencemaran tanah pula merupakan kehadiran bahan kimia buatan manusia atau perubahan lain terhadap persekitaran tanah semula jadi. Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat serta bising tidak kira daripada mesin, haiwan atau manusia yang boleh mengganggu aktiviti ketenteraman dan keseimbangan kehidupan lain. Pencemaran radioaktif pula terjadi akibat bahan radioaktif yang muncul di permukaan atau dalam bentuk pepejal, cecair atau gas termasuk badan manusia, di mana kehadiran bahan-bahan ini kebanyakan dilupuskan oleh kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Pencemaran udara berlaku apabila terdapat pelepasan bahan kimia dan betasin ke luar atmosfer. Antara gas yang selalu dikaitkan dengan pencemaran udara ialah karbon monoksida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang datang dari exhaust kendaraan. Selain itu, sikap manusia yang gemar membuang sampah saraf dan sisa toksik ke dalam sungai dan sumber air menjadi punca kepada pencemaran air. Antara menyumbang terbesar pencemaran air ialah pertanian yang melepaskan pajak kimia dan perosak seragam. Di samping itu, penguasaan undang-undang yang lemah juga antara punca berlakunya pencemaran yang semakin menjadi-jadi hari ini. Peranan pihak berkuasa dilihat semakin kurang dan pemantauan yang tidak konsisten menyebabkan ramai individu yang tidak bertanggungjawab membuat order dan menggendahkan kedaulatan undang-undang. Akhirnya, sikap manusia dan organisasi tidak bertanggungjawab juga akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat beberapa material yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar. Antaranya ialah poster. Penggunaan poster dapat membantu untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar. Material kedua ialah kempen tentang penjagaan alam sekitar. Kempen ini sangat penting kerana melalui kempen, manusia dapat mempelajari tentang cara-cara untuk menjaga kebersihan alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan plastik dan bahan kimia yang berbahaya, mengalahkan amalan-amalan yang lestari seperti gitar semula dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Material yang seterusnya ialah hotline. Hotline terbahagi kepada dua, iaitu sistem e-aduan dan talian hotline Jabatan Alam Sekitar. Sistem e-aduan diwujudkan bagi membolehkan orang ramai menyalurkan pertanyaan berkaitan dengan Jabatan Alam Sekitar serta membuat aduan pencemaran pada bila-bila masa. Selain itu, sebarang aduan mengenai pencemaran alam sekitar boleh dibuat secara panggilan telefon melalui talian aduan JAS. Talian ini beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu. Langkah mengatasi pencemaran alam sekitar adalah diri sendiri mengamalkan amalan kita semula dan mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam setiap aspek kehidupan. Seterusnya adalah ibu bapa boleh sentiasa mendedarkan anak-anak tentang isu pencemaran alam sekitar yang terkini dan menjadi teladan kepada anak-anak. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memberikan pendidikan yang lebih dalam serta menjalankan aktiviti gotong royong di kawasan sekolah. Di samping itu, media massa baru membebarkan maklumat berkaitan isu alam sekitar yang terjadi kepada setiap golongan lapisan dan menyebarkan kempen-kempen untuk melindungi alam sekitar.
Akhirnya, pihak kerajaan boleh mengenalkan dasar dan polisi serta menguatkuasaan undang-undang dalam menjaga alam sekitar serta menggalakkan masyarakat menggunakan teknologi mesra alam.